baru sudah surah Al-Quddus, Putrajaya, versi 16. Kak Aizah pun mengajar sini, Dr. Aizah. Sini saya. Dekat rumah Datuk Seri. Mana? Datuk Seri sahabat hantar. Datuk Seri sahabat hantar. Datuk Seri sahabat hantar. Allahu. Datuk Seri sahabat dia. Tak lupa sahabat dia. Datuknya sahabat baik. Tak ada punya cerita dah dah. Tak ada. Adalah sikit-sikit. Baru Ar-Rahman Awang, bahagian Jawatankuasa Pendamai Jawi, telefon anak kemarin. Datuk, kita dah live Datuk. Okey, Alhamdulillah. Baik. Kita tunggu rakan-rakan masuk dulu sebelum kita mulakan sedikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Datuk boleh live. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, ibu bapa yang saya kasihi sekalian di mana sahaja kita berada, didoakan dalam selamat berkat hendaknya. Selamat menyambut Isra' Mi'raj, bulan kefarduan solat. InsyaAllah malam ini sementara kita bersama dengan adinda saya, Ustaz Haji Fahri Aulia, yang sedang on the way ke konti bicara online tu sekejap lagi sampai. Jadi malam ni kita mukadimahkan terlebih dahulu beberapa pengajian, beberapa ingatan terhadap bicara online yang dah pun lama bersama dengan ibu bapa sekalian, sejak 2-3 tahun lama dah ni. Dan sudah tentu agenda jalsyah antara perintis awal tu. Saya ingat dulu-dulu host pun dua orang saja kot asalnya, tuan-tuan ya. Sekarang ni host dah pelbagai. Kita sama host pun tak kenal. Punya ramainya host kita. Dan Cikgu Fariza antara perintis guru yang berkhidmat untuk bahasa isyarat bagi rakan-rakan yang perlu bahasa isyarat. Maknanya dakwah kita ni dah merentasi pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang tak ketinggalan untuk mengikuti mutiara-mutiara ilmu bicara online setiap malam walaupun dengan bahasa isyarat. Jadi syukur pada Allah, tak lama lagi nak masuk bulan puasa. Doakan kita di warga kerja bicara online, terutama penaja kita yang setiap masa menaja majlis ilmu kita ini. Jadi agenda Haji Arsyad ada sesuatu untuk diperkatakan sebelum Ustaz Fahri Aulia dengan kita. Silakan Aida. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam bicara online hari ini. Hari Sabtu 10 Februari. Bersamaan satu Rejab hari ini Ustaz besok satu Rejab. Syaban besok. Rejab. Syaban, satu Syaban. Ya betul. Kita dah masuk Syaban Datuk. Sebenarnya ada maghrib tadi. Betul. Kalau Alhamdulillah. Jadi satu Syaban tu besok lah. Besok. Tapi sebagai Islam tu mula maghrib, kita dah masuk malam ni satu Syaban. Alhamdulillah. Ya Allah. Mana kita sebulan lagi nak berpuasa. Masya Allah. Semoga kita semua sihat-sihat. InsyaAllah kita terus bersama dalam bicara online ini. Nanti bulan puasa kita sebelah petang dan Quran sebelah pagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasihlah Datuk. Juga jaga host kita, Cik Fariza, tetamu kita, Ustaz Farid ada insyaAllah.
Dan ramai lagi asatizah yang kita jemput setiap hari insyaAllah. Untuk malam ni kita serahkan kepada Datuk untuk secara online insyaAllah. Baik, terima kasih Ayanda Haji Arsyad di Konti Bicara Online. Jangan lupa hidup berilmu, teguh beragama. Itu dia misi, visi Bicara Online kita. Dan sudah tentu malam ini kita bersama dengan adinda saya tu, yang ada di bawah sana tu dalam skrin tuan-tuan tu. Saya ni sebenarnya kalau dengar Ustaz Farid ni ada lemah sikit perasaan tu, pasal tertarik dengan Ustaz Farid ni, tak tahu kenapa ya. Dari dulu lagi Ustaz Farid saya ni. Apa pun ibu bapa sekalian, syukur pada Allah kita dah bersama dengan adinda saya Sahibul Fadilah Ustaz Haji Farid Abu Aulia. Assalamualaikum, apa khabar adinda tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fadil Datuk. Alhamdulillah baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 Syaban kita malam ni adinda. Ibu bapa sidang penonton sekalian, masih istiqamah dengan Bicara Online ditemani oleh Cikgu Fariza kita. Semangat untuk mencari ilmu, lebih-lebih lagi dah sebulan lagi untuk kita masuk berpuasa. Apa pun malam ini katanya kita nak menyambung ya pengajian kita Hakikat Kehidupan. Ya betul, bersama dengan adinda Ustaz Haji Farid Abu Aulia. Falyatafaddal mashkura. Silakan itu. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah yang saya muliakan, yang berbahagia Sayyidul Fadilah Datuk syukri kita Rosli, kita minta maaf Allah tersilap ayahanda kita, ayahanda Yashad dan Cik Fariza dan semua jemaah yang ada pada malam ni. Alhamdulillah baru sampai membawa touchdown. Touchdown. Alhamdulillah pada kuliah sempat sampai rumah. Jadi sebagaimana perbincangan kita pada malam ni, kita masuk Alhamdulillah 1 Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Berkat ni satu perkara yang mesti kita perhalusi. Dunia ni barang sedikit, barang habis. Jadi barang habis, barang sedikit, bertambah umur, bertambah usia, semuanya bukan bertambah banyak, bertambah sikit. Jadi berkat itulah menjadi penjamin ataupun menjadikannya sikit jadi banyak. Banyak apa? Banyak pada kebaikan. Az-ziyadatul fil khair. Jadi memang itulah yang kita nak cari dalam hidup ni, berkat, barakah. Bila hidup berkat ni, kita akan nampaklah kesan yang paling besar dan keberkatan itu adalah ketenangan. Kita datang pada bulan yang padanya ada ketenangan, terutamanya Ramadan Al-Mubarak. Kita menantikan bulan yang sangat-sangat kita nantikan, Ramadan Al-Mubarak. Persiapan kita Alhamdulillah bermula, keikutkan awal lagi tapi cantik dah, Rejab dah mula, kemudian Syaban, kemudian kita akan masuk pada madrasah Ramadan. Cantiknya nanti datang pula di 10 Syaban, mana malam tu Allah ampunkan dosa. Jadi makna kata perjalanan kita nak menuju keberkatan itu apabila hati kita bersih daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Bersihkan hati, walaupun kita ni bersifat sentiasa ada salah, namun kita kena sentiasa meminta keampunan daripada Allah. Itulah sifat orang beriman itu dan Allah suka. Hamba-hambanya sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni kita akan sambung perbahasan kita Datuk dan semua jemaah sekalian dalam hakikat kehidupan. Suka saya buat murajaah dalam perbahasan kita ni, murajaah yang mana kita melihat dulu
kerangka perbahasan kita, kerangka ataupun uslub kaedah perbahasan kita ni jemaah sekalian. Baik, suka saya tekankan di sini jemaah sekalian, dalam perbahasan bila kita sentuh tentang agama, yang disebut inna dina indallahil Islam, maka ada kaedah, ada manhaj dalam membincangkan Islam yang dipecah pada 3 kerangka besar, iaitu tauhid, akhlak dan syariat. Mana tauhid ada kaedah perbahasan kita, itulah kita mengikut perbahasan Asy'ariyah Al-Maturidiyah kita, yang ini sifat 20, itu kaedah yang kita bawa. Kemudian ulama bawa dan kita menghayati kaedah tersebut agar tercapai maksud yang kita nak capai dalam tauhid. Kemudian akhlak, yakni tasawuf, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian kita tengok pada fiqh ni manhaj, kita Syafi'iyah dah tu, ataupun 4 mazhab yang muktabar. Baik, itu perbahasan tentang inna dina indallahil Islam. Maka bagaimana pula perbahasan din yang pada ulama mensyarahkan sebagai din yang kedua yang mesti kita kena kuasai, yang menjadi perkara utama, itu Nabi SAW diutuskan, yakni innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itulah kehidupan. Jadi bila sebut tentang kehidupan daily life kita pun kena ada uslub, ada kaedah kehidupan. Kaedah agama kita ada kerangka kita, tapi kaedah kehidupan ini mestilah kita nak selari dengan agama. Barulah kehidupan kita itu terpelihara dengan baik. Namun nak selari kena ada kaedah. Kalau tak ada kaedah, bagaimana kita nak selarikan? Maka kaedah dalam perbahasan kehidupan setelah diperhati, dikaji, dia tengok balik, maka kita tidak boleh lari daripada konteks perbahasan yang menjadi keutamaan dan menjadi tumpuan, yakni Nabi diutuskan itu adalah untuk makarimal akhlak. Ini nak betulkan, nak muliakan balik islah perangai, islahul khuluq, nak betulkan perangai. Perangai ni kat mana kita nak tengok perbahasan perangai? Maka di situ ada perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka dari situlah jemaah sekalian kita melihat bahawa dasar ataupun kepentingan perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW pada perbahasan, kalau ikutkan cabang pada perbahasan akidah, nubuat, nubuat, kenabian. Namun kita melihat bila pergi kepada kehidupan, maka nubuat ini akhlak ini menjadi asas utama untuk capai kepada sifat keabdian, ubudiyah. Maka kalau tak ada Nabi SAW, maka kita tak akan sampailah matlamat ubudiyah itu. Maka Nabi SAW lah yang menjadi peranan besar dalam memperkenalkan kita kepada Allah SWT, sehingga kita mampu menjadi hamba-Nya, lalu mampulah kita melaksanakan segala suruhan yang telah termaktub di dalam pelaksanaan agama. Maka dengan itu, yang kita nak tekankan dalam perbahasan hari ini dan seterusnya, itulah bagaimana nak melihat kehidupan dalam kerangka sifat wajib bagi Nabi SAW. Sebagai contoh, perbahasan yang kita faham tentang falsafah kehidupan, lepas tu perbahasan tentang psikologi pemikiran, kemudian perbahasan tentang bagaimana melihat tip-tip kehidupan. Yang mana kehidupan ni kalau kita lihat dia boleh dibincangkan secara terbuka. Di sinilah nanti kita akan nampak dalam kehidupan inilah datangnya banyak aliran pemikiran, datangnya ancaman-ancaman pula kepada pemikiran, sebagai contoh pemikiran liberal datang pada kehidupan. Sekularisme, liberalisme, datang pluralisme, datang etis, datang perbahasan-perbahasan yang membawa kepada free thinker. Ini maksudnya dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini jemaah sekalian, sehingga kan manusia hari ini sanggup buang agama, tolak agama, gara-gara nak survive hidup dia. Dia sanggup. Kenapa hari ini orang sanggup, orang kata apa, menolak perbincangan agama ini Islam? Kerana dia nampak hidup lebih penting daripada agama. Dia kata tak apalah, nanti kita buat salah dulu sebab jadi kita tobat lah. Contoh. Ataupun dia kata yang penting kita kena ada makan dulu sebelum nak beramal ni. Makan nombor satu. Dia kata tak makan macam nak beramal pula dah. Dia nampak hidup untuk makan. Orang makan ni untuk hidup lah, tapi dia hidup balik, hidup untuk makan. Akhirnya jemaah sekalian, kalau ditimbang di mana manusia akan berikan tumpuan? Kehidupan.
Bila manusia ini dia fokus untuk melihat kehidupan, malah kehidupan ini pula menjadi perbincangan yang tanpa ada batasan, tak bertepi. Maka di sinilah datangnya aliran-aliran ataupun ancaman-ancaman, dipanggil doktrin ataupun perang saraf. Perang saraf ni masuk dekat kehidupan lah, corak-corak berfikir. Pola pemikiran, dia akan masuk cara kita fikir. Maka untuk menghindarkan ataupun nak memastikan ataupun nak melihat hidup ni agar tidak terjejas, tidak termasuk dengan perbahasan yang tanpa bertepi, maka kita letakkanlah kaedah perbahasan kehidupan. Itulah sifat wajib bagi nombor salam. 4 sifat yang kita mesti terapkan dalam hidup kita. Kalau orang tanya ada tak formula kehidupan? Ada. Soft. Dalam perbahasan kita, hakikat kehidupan ni soft. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Soft. Ni ada tahqiqnya. Almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, beliau lah yang mentahqiqkan kedudukan asal jumhur. Kita faham sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi ada di situ dipanggil keutamaan dalam penyusunan sedikit perubahan, dan ini tidak boleh di sinilah baru pun saya faham bahawa susunan sifat wajib bagi Nabi SAW itu seperti susunan Asmaul Husna, itu memang dia tidak boleh ditukar sebarang-sebarang. Setengah orang dia tukar sifat wajib ni, dia guna jadi fast, katanya nak laju sikit, fast. Inspirasi daripada sifat Nabi jadi fast. Ada saya jumpa tu yang lain. Jadi rupanya beliau almarhum kata tak boleh. Dia ini susunan tu ulama dah sepakat, cuma ada ijtihad. Jadi saya guna ijtihad beliau. Ijtihad beliau setelah kita usulkan, sebelum tu kita usulkan, sebab dalam kehidupan kita masih lagi dipanggil terbuka dalam berfikir, dan kita memang di situ Allah suruh yatafakkarun ulul albab. Di situlah kita nak kaji dan fahami. Dalam agama kita sebenarnya tuntutan pada agama kerangka 3 tadi itu, dia tidak perlu kaji dah. Ulama dah komplit kaji dah, siap dah. Kita hanya perlu fahami. Tapi pada kehidupan kita perlu kaji, yang ini perlukan kepada penelitian, sebab dalam hidup ni dia tak semuanya betul. Itu tugas kita. Melihatlah, sehingga dalam perbahasan hakikat kehidupan nanti kita akan keluarkan perbahasan dipanggil melihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Ayatnya, melihatlah dengan yang benar, belum tentu yang dilihat itu benar. Hati-hati dalam melihat, jangan sampai lupa apa yang diingat. Itu perkataan yang kita alhamdulillah kita mula jumpa mutiara-mutiara kata dalam hakikat kehidupan. Hati-hati dalam melihat, jangan sampai lupa apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat? Contoh, hati-hati melihat harta, jangan sampai kita lupa yang kaya itu dia. Hati-hati, sebab ada orang tengok harta dia isbat tu kaya tu manusia. Walhal memang dunia itu adatnya dipanggil kaya, manusia, orang kaya. Tapi ujian, Allah kata, ujian, lina beluani, kata Nabi Sulaiman AS, lina beluani, untuk menguji aku, bersyukur atau kufur. Kalau bersyukur maknanya bila Allah bagi harta, kemudian terjemah nama kaya, kaya barang ingat yang mana bermula dari hati, ingat dari mana asal muasalnya, sifat yang mana bukan bermula dengan harta tapi dengan Allah. Bismillah. Bismillah tu dah. Permulaan kalam bicara dalam hakikat depan ni, kita mulakan Iqra, sidik. Uslub yang pertama sidik. Hidup bermula dengan yang benar. Yang benar hanya Allah. Itulah kalimatul thayyibah, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kata yang benar hanya Allah, maka kalau kita faham pada perbahasan agama, yakni usuluddin, awaluddin ma'rifatullah, ulama, namun awal kehidupan, bermula hidup mengenal Allah, bermula hidup itulah mengenal kebenaran. Yang benar yang mana? Nak yang benar itu, jalannya adalah mesti kembali kepada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Barulah selari hidup dengan agama. Agama dah tentu dah. Ni hidup ni belum tentu kita boleh selari dengan agama. Contoh, hidup bermula dengan yang benar. Yang benar, apa kita cari yang benar? Contoh kaya. Naluri manusia, Allah tiupkan wa nafsi wa ma sawwaha.
Allah beri kita sempurna hati ni, apa jiwa kita ni nak rasa kaya. Memang hati naluri nak kaya, naluri nak sayang, naluri kita nak cinta. Tapi yang benarnya kaya tu apa? Bila perbincangan kaya tidak dibawa kepada yang benar, itu sebab pesanan dan suratul Asr, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maka bermula benar itu dengan Allah, itu tauhid. Yani dengan sifat-sifatnya, yani kaya al-ghani, contoh kaya ghina. Ghani, tengok cari kebenaran. Kaya ni takkan dengan harta. Harta tu apa? Kita akan cari. Maka bila adanya akidah tauhid, maka dia memegang kembali perbahasan adanya barang benda itu bermula ada, bermulanya tiada. Mana boleh tiba-tiba sebut harta tu kaya? Kalau benda pun ada kemudian, tapi yang kaya bukan ada benda baru ada kaya. Kalau fikir Sophie pula. Ini pun kadang-kadang ni mas sekalian, kita telah dimanipulasikan corak berfikir yang tidak mengikut aulawiyat, keutamaan. Apatah lagi kalau kedudukan yang mana yang dahulu ataupun bermula itu semuanya dengan Allah. Contoh, bila manusia hari ini disuruh berfikir, okey, ni Barat memang pakar dalam bab ni, yakni mind. Pakar pun taklah pakar mana, tapi sebab dia kaji-kaji tu, cuba dia atur, akhirnya dia berjaya present, jadi presentable. Jadi benda tu diterima. Itu presentable. Jadi presentable. Contoh, think rich, fikir kaya. Ini teori ni memang think, dia suruh kita berfikir. Memang berfikir dalam kerangka Islam, yakni agama, bukan berfikir semata-mata benda, tapi berfikir dengan kerangka zikir. Yatafakkarun, itu Allah menyuruh berfikir tentang yatafakkarun inna fi khalqis samawati wal ardh, yakni berfikir tentang kebesaran Allah. Yakni mesti bermula dengan zikir, yakni kenal Allah. Jadi kalau Barat dia mengatakan fikir kaya tanpa mengenal, maka fikir kaya, bila sebut fikir, maka kita akan nampak sebut kaya. Dia kata tadi, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita sebut kaya, lihat harta. Harta, kita nampak harta kaya. Padahal kaya kita lihat sepatutnya hati-hati. Yang kita lihat itu benda. Terjemahan saja. Ni dia bawa, kita kupas lah. Ini kita panggil orang Islam ni, dia intelligent. Dia suruh berfikir di sebalik. Kabat, kemahiran berfikir arah tinggi. Analytical thinking. Kita tak disuruh fikir terus macam tu, tegak, tak. Allah suruh berfikir. Okey. Masuk kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tu ayat dia. Yakni Barat, orang yang Allah tidak beri petunjuk, hidayah untuk iman, dia takkan nampak. Dia takkan nampak sifat kaya itu bermula dengan Allah. Maka dia pun berfikir kaya itu dengan harta. Dan tinggi sikit lah, lebih sikit dia panggil pada value diri, itu saja. Dia tak nampak punca tu. Ini berbeza orang Islam dengan orang kafir buat baik. Nampak je mereka, the more you give, the more you get. Tapi the more you give tu bukan give untuk melihat Allah yang maha memberi. Kita ni, kita bagi sebab Allah maha memberi pada kita, kita beri balik pada hamba-hambanya. Circle macam itu je kita, dia postman je. Postman, tukang hantar je. Tukang hantar. Nah, ni bahagian kamu. Melaluinya kita sampai kepada hamba-hambanya. Maka kerangka fikir hanya bermula dengan benda, dan dengan benda itulah dia bermula hidup. Salah. Akhirnya kaya sebut kaya, lihat harta. Bila lihat harta, lupa kaya tu balik. Dia lupa kaya tu, dia akan nampak harta balik. Bila nampak harta, dia tak akan buat sifat kaya. Ke harta dia buat sifat tamak. Kaya bukan sifat harta, kaya sifat diri yang memberi. Harta sifat dia habis sikit. Wa naqsi minal amwal, Allah kata. Ujian. Harta sifat berkurang, tidak bertambah. Yang bertambah hati, nikmat. Allah tambah hati. Rasa seronok, bagi isteri makan seronok, bagi anak makan seronok, belanja kawan seronok, duit habis. Tapi dalam seronok tu, adat habis, Allah tambah. Tambah rasa hati, senang hati, kerana redha dengan
amalan itu, Allah tambah pula harta 10 kali ganda, 70 kali ganda, 700 bercabang-cabang lah dia pula kerana iman tadi. Dia begitu jemaah sekalian. Maka bila melihat dengan nama Allah, kerangka asas kita tadi sidik, bila kata melihat, memang Allah kata Allah bagi kita sama' wal basar, mendengar dan melihat. Adapun melihat itu bukan sekadar zahir tetapi adalah dengan tadi zikir hati. Maka kita orang beriman, asas aulawiyat utama kita adalah bukan fikir kaya tapi rasa kaya. Nak rasa kaya, feel rich, dia panggil feel rich. Macam mana nak rasa dengan kaya tu? Maka dia kena usahakan dalam perjalanan merasai sifat kehambaan. Dia datanglah melatih hati untuk buang segala sifat-sifat yang membawa kepada mazmumah, yang membawa kepada keakuan, rasa diri. Maka di sini datangnya perjalanan penyucian hati, menyucikan hati daripada perkara-perkara mazmumah. Maka kalau ada mazmumah, antaranya lah hubbul mal, hubbud dunya. Malah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia kepala bagi segala kejahatan, dia kata. Jadi kena bersihkan daripada cinta. Kenapa kena bersihkan? Sebab kita akan boleh rasa kaya, tak boleh dapat tak akan boleh dapat asa hamba, rasa kaya jauh sekali. Sebab kaya ni memang Allah bagi. Sebab tu ada orang dia nampak kaya tapi tak rasa kaya. Nampak kaya, nampaklah harta sebenarnya. Sebab tu harta ni simbol kaya, simbol kekayaan. Tetanggal simbol dia, habislah, tak ada brand lah. Simbol. Tetanggal simbol tu tak ada apa lah. Simbol saja. Jadi jemaah yang muliakan Allah, maka di situ kita melihat kehidupan orang Islam, orang beriman khususnya, sebab tu dia beruntung, dia tak akan rugi kerana asas dia adalah berasaskan kepada yang kekal. Kaya bukan benda, tapi kaya tu rina nafs, kaya jiwa. Jadi jiwa ni Allah kata takkan rugi. Oh, patutlah tak rugi. Ya, sebab benda habis, pahala tak habis. Contoh, kadang untuk semua jemaah sekalian, nak tamsilkan, bagi contoh barang dunia, barang benda ni, sebab kita makan ni, kita makan sedap ni, kita makan, kita satu makanan ke, siap tiga rasa ke, terus kecoh ataupun buat limau, steam limau ke. Dia punya rasa dia lekat kat sini. Satgi kita minum air, hilang. Allah sikit sekejap tu je, habis kat situ je. Macam mana sedap sekalipun, bila kita minum air, rasa tu hilang. Tapi kenapa kita boleh menikmati? Itulah dia kat hati. Yang continuous rasa sedap tu bukannya makanan tu, hati kita sebenarnya. Cuba kalau hati tak puas hati dengan makanan sedap macam mana pun, tak ingat lah, lantak lah dia. Aku tak ingat. Sedap lah macam mana pun dia. Nak pula makan free kan, lagi dia ingat. Senang hati kan, nak pula kan, kok lah tadi dalam mukadimah tadi, Tok cerita kita dah lama tubuh semua kan dalam bicara online kan Tok kan. Apa kata Tok bagi cadangan kat yanda kita, mana tahu buat kambing kulit sekali ke, kita kumpul makan kan. Buat majlis kesyukuran ke. Sebelum nak Ramadan jemput jemaah-jemaah bicara online yang datang, mana tahu kokok lah cadangan, yanda kokok lah kan. Kita bersua makan berjumpa, alhamdulillah. Itu ingat tu. Oh lah, kalau ingat sedapnya. Padahal rasa dah hilang dah. Tapi apa yang memegang sedap tadi tu? Sebab tadi hati kita. Hati puas hati. Oh, puas hati lah makan. Oh Allah bayar. Puas hati. Satu. Ataupun orang belanja puas hati. Cuba orang tak puas hati. Sedap macam mana boleh campak ni. Dia tak ada. Jadi maknanya, betul lah orang beriman tak rugi. Barang habis tapi rasa kekal. Allah pegang rasa tu. Lagi. Nah, itulah kelebihan. Sebab tu kita lihat bagaimana Islam, Nabi SAW berjaya memberikan satu corak pemikiran agar
orientasi kebendaan ditukar kepada orientasi ganjaran pahala. Yang ganjar pahala tu memang dituntut juga. Bukannya perkara yang berlawanan dengan ikhlas. Dia perjalanan ikhlas juga. Satu jalan juga. Cuma tertinggi dia cinta. Macam isteri kan, buat dengan cinta. Takkan semua benda nak dikiranya ni bayar. Walaupun boleh dibayar, walaupun suami bayar. Katalah, tak apa nanti abang bayar. Apa bayar? Kejap-kejap beli barang, kejap-kejap beli ni sebab dia nak appreciate. Tapi isteri buat bukan sebab tu dah, sebab cinta. Macam itulah kita. Pahala tu sungguh dah. Kemuncak cinta. Nak bagi tahu Nabi berjaya membawa umat manusia, terutama zaman sahabat, kurun yang terbaik. Itu berjaya membawa daripada sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Sempitnya harta pada luasnya jiwa. Sempitnya kaya benda kepada luasnya kaya jiwa. Bila sembuh kaya jiwa ni, kita keluarlah figur sahabat yang kita lihat mereka ni dalam bab infak, Masya Allah, luar biasa je mas. Macam Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an membeli telaga Bi'ru Rumman dengan 10,000 dirham. 10,000 dirham. Itu duit kita 100,000, 700 tak silap. Dirham. Dia up je lagi 12,000. Dia up ni tengah orang Yahudi tu. Mana ada telaga dekat 700,000 bayar. Tapi bagi macam gitu aja. Tapi tengok mana dia berkurang hartanya. Kan kita tak rasa gaya tu, macam mana kita nak buat amal tu. Kadang-kadang kita nak rasa ada harta dulu. Dia terbalik tu. Terbalik. Sebab tu barat ataupun yang dipanggil golongan-golongan yang jumud. Maknanya dia meletakkan benda sebagai orientasi dia. Jumud, dia terhad. Maka dia mengajak kita berfikir benda, melihat benda. Maka itu berlawanan dengan uslub pertama kehidupan ini benar. Kebenaran lawan kebatilan. Gagal mencari kebenaran, maka bertemulah dia dengan kebatilan. Sebab itu kita kena niatkan bahawa hidup ini kita kena mencari kebenaran dan minta kebenaran kepada Allah. Ya Allah, minta kebenaran. Minta kebenaran. Minta kebenaran ni, disebut kebenaran, dia ada dua perbahasan jemaah sekalian. Yang pertama, kebenaran yang merujuk kepada Allah, wa kullu haqqin min rabbihum, ini tauhid, kekuasaan Allah. Kebenaran yang kedua, kita faham tentang kekuasaan, authority. Minta kebenaran merancang, macam tu. Kalau nak buat bangunan, authority, surat kebenaran, kelulusan merancang. Dapat kebenaran boleh pacak tiang. Kita ada duit banyak sekalipun, kalau tak dapat kebenaran daripada pihak kuasa PBT tempatan, pihak kuasa tempatan, tak naik bangunan kita. Saya tak kena apa-apa pun 20 tahun tak ada minta kebenaran. Tunggu berusaha sampai dia duduk je lagi menangis kat situ. Lagi-lagi sakit dah 20 tahun dah, beranak cucu dah. Memanglah sekarang tak kena. Macam itulah kita bila sebut kebenaran, bahawasanya kita sebenarnya kena selalu minta kebenaran. Ya Allah, berilah kebenaran, berilah. Ini ridha, maksudnya redalah apa yang aku buat ni. Nak bina rumah tangga, minta kebenaran. Nak bina kasih sayang, kadang-kadang kita nampak nak bina kasih sayang, nampak kebendaan. Ni akhir zaman ni, nawadis. Orang-orang nawadis sekarang ni, dia nampak kebahagiaan sayang tu dengan harta. Walaupun dia kata itu bukan matlamat, tapi akhirnya jual. Orang kata beli jiwa. Beli itulah, beli ni, buat konten yang menunjukkan betapa murahnya manusia boleh dibeli dengan harta. Murahnya manusia. Walhal harta itu kita manfaatkan saja. Kalau ada, pakailah, tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang, dia buat satu perkara yang dengan benda itulah, maka terbina mana bertambah lagi. Walhal tidak je mas sekalian. Jadi itu kita nampak. Maka di sini dalam perbahasan Siddiq juga kita menekankan kepada perbahasan diri menterjemahkan kekuasaan Allah, kebenaran. Itu spesifik tajuknya, itu diri menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Kaedah ni jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam kejadian manusia, dalam surah Al-Alaq 1-5, Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram.
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Maka di sini kalau kita lihat, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan seluruh kejadian, yang menjadikan manusia bersetumpah darah, dan Allah suruh kita baca balik benda kaitan dengan manusia itu. Padanya Allah telah berikan tanda-tanda kebesaran. Kalau kita nak kembangkan ayat ini juga, kita boleh rujuk surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Wa min ayatihi, antara tanda-tanda kekuasaanku. Nah, begitu juga kalau kita lihat rentetan pada peristiwa Isra wal Mi'raj, baru saja berlaku 27 Rejab baru ni. Bagaimana Allah kaitkan peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa dapat pada manusia? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Kerana pada manusia itu, yakni Nabi Muhammad SAW menjadi utusannya, ketua bagi seluruh Nabi dan Rasul dan seluruh alam, agar di situ ada mesej yang besar yang Allah nak sampaikan. Manusia ni perjalanan hidup dia adalah untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Barulah hilang segala kesedihan dalam diri dia. Hilang. Allah cabut macam itu. Dalam hati tu bila kita niat nak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, terutama diri dan alam kejadian langit dan bumi, wallahi jemaah sekalian, bila kita niat macam itu, dan Allah akan bantu dengan ilmu lah, kita akan gaji dengan bagaimana cara melihat. Tapi kita faham bahawa hidup ni adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bermula dari diri manusia yang Allah angkat sebagai sebaik-baik kejadian. Khalaqal insana min 'alaq, itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan dibuktikan juga jemaah sekalian dengan apabila Nabi SAW yang mewakili kejadian manusia yang mana ni ibrah pada kenapa di antara ibrah kita kaji Nabi di Mi'raj kan, sehingga ke langit tujuh ke Sidratul Muntaha untuk mendapat syariat yang besar agung solat yang tanpa ada perantara, menunjukkan langit yang kejadian tinggi itu manusia boleh naik lebih tinggi pada langit. Habis orang kata apa, game over. Langit kalau tidak dia lah rasa dia tinggi dia, manusia kan kat bumi kat bawah. Sehingga ke langit yang ketika sebelum nak berikan mandat kepada manusia dan surah Al-Ahzab ayat 72, Allah bagi buka kepada langit dan gunung. Langit dan gunung. Bumi, mereka tak sanggup. Berat. Langit tinggi. Jadi manusia ni, kejadian alam semesta, alam ni mesti lebih tinggi pada langit lah. Langit ketujuh tu lagi tinggi pada alam semesta semua. On top everything. 7 petal langit, 7 petal bumi. Maka manusianya Allah jadikan, itu Allah angkat yang mewakili itu Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan itu menyebabkan langit yang tinggi, dia lebih tinggi pada langit. Itulah manusia. Dia naik lebih tinggi. Dan lebih tinggi pada itu, solat duduk pada tingkatan tertinggi. Sebab tu jemaah sekalian, dapat solat bukan kerja kecil. Jangan anggap solat je. Ada tu kadang-kadang dia anggap solat ni bukan satu kerja utama, kerja sampingan. Malah tak angkat kerja pun, dah tak ada kerja. Kadang-kadang tu tak percaya, cuba ambil cuti seminggu lah. Cuti tanpa gaji. Challenge dekat buat. Saya cuti tanpa gaji. Kenapa? Saya nak rehat sat. Okay. 5 waktu pergi masjid, ulang alik. Tengok sehari orang kata apa. Dah tak ada kerja ke? Sudah. Orang anggap solat tu tak ada kerja. Tu kena faham, dia perhati. Langit, kejadian syariat lebih tinggi pada langit, solat. Solat tu. Dia duduk pada Sidratul Muntaha. Dan manusia pun Allah angkat, iaitu Nabi SAW. Dan bagi tahunya, pada manusia itu kenapa boleh dinaikkan begitu tinggi? Kerana pada manusia itu Allah telah bertanggungjawabkan kejadian yang mana dalam satu ketika dahulu sebelum Allah jadikan Nabi Adam AS, Allah bagi tahu kepada para malaikat dan jin, yakni nak menjadikan khalifah di dunia. Dan ketika itu malaikat kata, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami ni yang bertasbih, bertahmid, tasbih, tahmid, seluruh kejadian yang lain semua tasbih selain daripada malaikat dan jin. Tasbih, tahmid.
Yang lain, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh yang lain tasbih. Selain daripada malaikat dan jin, tambah satu, tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Manusia yang menjadi khalifah ditambah khususan takbir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Menyebabkan mansumnya di carta tertinggi kejadian. Dan bila sebut takbir, antara tadi itipati kuliah bagi itu ada kaitan dengan tajuk idolan dan juga diri menerjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah, yakni takbir, yakni bermaksud membesarkan Allah Ta'ala, yang mana dengan sifat-sifat, segala sifat kebesarannya, merasai dengan hati yang membenarkan segala tanda-tanda kebesarannya. Dan lawan kepada takbir, jikalau kita gagal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan jadi takbu. Takbir, takbu. Dia very thin line. Takbir, takbu. Orang suruh takbir, dia takbu. Takbu. Macam mana boleh takbu? Meremehkan orang, menolak kebenaran. Macam mana nak meremehkan orang? Contoh, Allah bagi dia kasih sayang. Walhal sayang yang Allah bagi titipkan tu tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu dia boleh menyayangi isteri dia, menyayangi suami dia, menyayangi anak dia. Lalu dia kata, tak ada siapa pun boleh sayang macam aku sayang. Dia remehkan semua orang. Dia remehkan. Akulah yang pandai jaga. Dia nampak dialah yang siapa kata macam pakar kasih sayang lah. Bagi tip itu, bagi tip ini, pakar, no, nampak gayanya. Kadang tu anak duk geling mereka ni, duk bagi tip-tip ni biar benar sikit. Mereka tahu tak sayang tu dari mana, tiba boleh bagi tip-tip lah ni. Memanglah ada kaedah lah nak menyuburkan, tapi nak menentukan, itu sifat yang datang daripada empunya, bukan sifat kita. Kadang-kadang kita bagi anak kita yang terbaik. Contoh kisah benar tu dan semua jemaah sekalian berlaku. Anda dengar sendiri seorang hajah ni membesarkan 3 orang anaknya. 29 tahun membesarkan anak-anaknya. Balu kematian suami, tak kahwin. Jumpa lepas habis kuliah 2 kat satu tempat, jumpa ustaz nak cakap sikit. Nak cakap dia berenang air mata, mau 70 lebih tapi sihat alhamdulillah. Anak-anak saya ustaz tak balik rumah. Macam mana ustaz? Anak dia 3 orang lelaki. Semua berpangkat doktor dalam bidang masing-masing. Malah cerita yang disampaikan tu dengar. Satu ketika tu ustaz, saya nak datang rumah anak saya, dah bagi tu nak datang dah, tutup anak call. Mak boleh tak balik? Mak dah datang, mak anak dah datang tak apa, mak pergi. Kenapa? Itu orang nak keluar. Mak patah balik. Ya Allah, saya dengar geram. Tapi mak kata nak buat macam mana? Satu ketika dia cerita nak duduk sumpah rumah anak kejap. Nak raya, dia suruh mak dia balik rumah sebab dia nak balik keluar, nak pergi tempat lain. Saya tanya, bila start berlaku begini? Lepas dia kahwin ustaz. Ni cobaan untuk orang lelaki. Tapi nak pendek cerita, mak dia bagi yang terbaik. Didik, bagi pendidikan, bagi terbaik. Tanda sayang. Betul lah tu. Lepas tu, saya pun jawab, tak apalah Ajah. Ajah dah do the best. Ajah harapkan pahala lah daripada Ajah penat-penat mendidik anak tu supaya Allah bagi gembira. Tak usah harap malah anak tu balik tak boleh lantakkan dia. Ajah ada ni jemaah ni. Allah dah bagi ganti pun. Iyalah ustaz, iyalah. Tu dengar cerita memang, tapi nak bagi tahu ada ketika kita bagi, kita anggap kita boleh bagi sayang. Dengan in return kita boleh kata dapat. Tak ada jaminan maksudnya. Tak ada jaminan. Nunjukkan sayang itu bukan dari kita. Kita boleh melakukan perbuatan af'al. Bagi anak makan, tanda sayang. Okey, tak apa. Bagi ni tanda sayang. Tanda-tanda. Tanda tu pula merujuk kepada siapa? Allah. Dalam kita bagi anak kita makan, kita kena ingat Allah lebih sayang anak aku daripada aku sebenarnya. Sebab tu Allah gerakkan aku untuk masak bagi dia makan. Kalau tidak ibarat macam gitulah. Kita pun kita rasa macam gitu, bukannya sayangnya aku kan. Tak, kita hanya bawa kasih sayang Allah. Dan kita harap Allah tentukanlah yang terbaik agar ada timbal balik kok anak tu boleh sayang kita balik.
supaya ini. Kalau tak pun kita tak boleh buat apa. Sebab hati itu bukan kita yang jaga. Itu ujian sayang atau ujian sebaliknya. Baik. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, di situ kita boleh perhatikan bahawa hidup ini bila sebut tentang melihat dengan sifat kebesaran Allah Ta'ala, pada mana? Pada kejadian manusia. Kejadian manusia ini Allah telah titipkan, Allah telah berikan sifat-sifat kesempurnaannya dengan sifat-sifat tadi, contoh antara sayang, lagi contoh kaya. Bila Allah bagi kaya, setakat hari ini sifat-sifat itu tidak dititipkan pada makhluk yang lain. Contoh, tak ada lagi kita jumpa kucing kaya, tak ada. Kereta kaya, tak ada. Kucing orang kaya, ada. Kucing orang kaya dia. Kucing orang kaya, kat mana kucing orang kaya? Duduklah aircon. Tempah tu, dia punya rumah tu pakai wood, pakai dia siap downlight semua ada. Oh, sedap. Tu kucing orang kaya. Kucing tu kaya? Tak, kucing tu orang sumpah apa tak panggil kucing kaya. Kucing orang kaya. Nampak? Nisbah kaya tak duduk pada binatang. Walaupun harimau makan, bukan kata seekor, sekali makan 20 ekor ayam. Atau seekor lembu dia boleh habiskan. Tapi tak panggil pun kaya harimau ni. Tak. Orang panggil harimau je lah. Harimau. Tu je lah, tak panggil pun kaya. Even kalau kita sebut pun sayang, kita je sebut, bukan kucing tu yang sebut. Bukan binatang sayangnya anak kucing dan anak. Tak. Manusia yang sebut. Dari ilham mana manusia boleh menyebut saya itu? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Allah bagi ilmu kepada manusia. Yakni ilmu yang utama, yang pertama tu ada tauhid. Baik, mas sekalian. Maka tak ada lagi nisbah sifat yang mana yang kita duk naluri tadi nak tu. Kalau kita salah bawa, salah cari, dia akan pergi pada kehancuran. Maka sebab itu hidup mencari kebenaran, kebenaran itu mengaji kekuasaan tauhid. Dia elok nanti. Bila jumpa kenal kaya itu Allah, maka kita hanya menguruskan segala tanda-tanda ataupun perbendaharaan khazanah-khazanah yang Allah berikan pada kita. Kita ni asbab saja, alat untuk menterjemahkan. Pemprosesan manusia ini, alat memproseskan. Ibarat gitulah. Macam gitu. Sebab itu tak ada kereta, contoh kereta, tak ada lagi pakai Ferrari. Orang panggil kaya Ferrari ni. Tak ada orang panggil kaya orang. Orang tu kaya. Sekali cuba kita pakai kereta, kita puji kita. Kaya kereta ni. Berdesik tinggal kawan tu. Aku yang kaya, bukan kereta. Oh, marah dia. Oh, maaflah tuan, ingatkan kereta ni kaya. Oh, jadi kaya tu bukan pada kereta lah, pada tuan. Okey. Saya nak tanya soalan boleh tuan? Di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah atau di tenaganya? Dia dah pening kan? Asal soalan ni sama juga soalan saya tadi. Di manakah letaknya kekayaan? Di keretanya kah atau di tenaganya? Kekuatan hang tuah tetap pada hurufnya ta, tawa, alif, hatuah. Ta kalau tukar pada ba, bawa, alif, buah. Tak jadi apa? Nama. Jadi kaya letak pada nama. Ba tu merujuk, tu kata Tan Sri, arwah Tan Sri Pramli ni, dia ada ilham Allah bagi tu. Ta tu, kenapa ta dikait dengan ba? Huruf ba tu merujuk pada ba yang merujuk pada bismillah sebenarnya. Kita ni ba saja. Dengan Allah kita kuat. Bukan kuat dengan keris, bukan kuat dengan obat kuat. Tak, dengan nama Allah. Letak pada nama. Lepas tu orang kata manusia mati meninggalkan nama. Nama siapa? Nama Farid. Orang tak ingat nama Farid. Tapi orang ingat apa? Baik dia ni. Baik. Dia ni ada sifat-sifat yang berserta. Si Farid yang asal tak ada apa ni. Rupa sifat itu bukan datang dari Farid. Datang dari Allah yang memberikannya. Ilmu bukan datang pada manusia. Datang pada dia yang maha berilmu. Begitu. Titipan itu. Jadi manusia ini dititipkan untuk diterjemahkan, untuk dizahirkan dalam bahasa tasawufnya tajalli, menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala
yang diketuai oleh manusia yang bernama khalifah ini untuk menerajui sifat-sifat tadi, lalu dia memakmurkan alam ini. La tufsidu fil. Sebab tu Allah bagi sifat-sifat itu pada manusia untuk mentadbir urus dunia ini. Kaya. Takbir uruslah dengan kekayaan aku tu. Bagi-bagilah. Kaya sifat memberi, bukan mengumpul. Antal ghani, ya Allah, kau yang maha kaya. Maha kaya tu dengan sifat memberi dan istighna. Maksudnya, orang kaya, orang dah tak tamak dah, terminta-minta, bergantung dengan tu, bergantung dengan projek, bergantung dengan ni. Tak ada orang kaya, tak bergantung apa-apa dah. Atau hati dia kaya, dia tak adalah nak bergantung, harap bergantung dengan itu ini. Itu maksud dia. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka di sini kita boleh buat kesimpulan awal. 10.30 lah. Kesimpulan awal, yang pertama kita melihat. Bila kaji pada kehidupan, kita ada kaedah. Kita membincangkan kehidupan. Supaya kita tak lari pada kerangka berfikir tadi. Berfikir ni sama juga dengan dalam peribahasaan Syairah Al-Maturidiyah. Dan Imam Sanusi Ta'ala meletakkan hukum akal. Kan? Kat situ sebenarnya mentadbir urus akal. Kalau tidak, nanti kan entah mana-mana pergi. Tanpa sepadan. Bahaya. Apatah lagi membincang tentang Allah. Begitu juga dalam kehidupan pun sama. Kalau tidak diurus takbir akal dengan baik, maka dia akan pergi pada benda. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mesti kamu akan cenderung untuk berfikir benda. Fikir benda. Bukan nak melihat tanda kebesaran aku. Maka dengan kerangka uslub, kaedah, sifat wajib bagi Nabi SAW yang kita bahaskan malam ni, sidik, dan sidik ni pecahan banyaklah antara yang kita bincang malam ni, diri menterjemah kekuasaan Allah Ta'ala. Nanti kita akan masuk perbahasan tentang melihat, masih membincangkan diri menterjemahkan kekuasaan Allah Ta'ala, dan kita akan melihat bagaimana diri itu dipecahkan kepada aspek kehidupan diri dalam keluarga, apa kebesaran tanda-tanda yang nampak keluarga, dalam kesihatan, dalam perhubungan, dalam pengurusan perniagaan, diri yang kita bawa. Sifat-sifat itu nanti kita akan nampak. Macam keluarga, kita akan nampak tanda kasih sayang. Kesihatan itu dengan kita nampak kesembuhan dia. Perhubungan, silaturahim sama nampak. Perniagaan, harta, kaya, nanti kita akan nampak bagaimana untuk mengurus takbir kehidupan, berstandarkan dengan kebenaran. Wallahualam tu, serahkan kembali kepada Al-Fadhatul Rashid kita. Untuk diri kita akhir ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dinda Ustaz membimbing pengajian kita malam ini, ibu bapa sekalian, dengan sambungan kitab kita Hakikat Kehidupan. Dan itu kita dah dengar, rupa-rupanya hakikat ni jarang kita nak sedar. Yang dapat kita tengoknya ialah orang kata kesan-kesan yang tak kekal tu, macam kekayaan, satu nikmat daripada Allah. Tapi bagaimana kita nak urus nikmat itu supaya dia jadi satu perkara yang hakikat, yakni berguna di akhirat, masuk dalam rekod malaikat, jadi satu perkara yang berguna lah di akhirat kita nanti. Jadi perkara-perkara macam ni lah perlu diingatkan tiap-tiap hari ni. Termasuk kita di konti bicara online pun begitu juga. Apa pun terima kasih rakan-rakan kita banyak memberi komentar di sana. Ada yang kata Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian Siti Mariam kata, terima kasih Ustaz atas perkongsian, mudah-mudahan dapat jadi panduan dalam hidup. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz Farid. Ramai tu yang kan Ustaz Farid kita di konti, ramai yang menulis di bawah tu. Jadi mudah-mudahan apa yang ditulis itu jadi pahala dan dapat kita viralkan untuk panduan rakan-rakan kita di luar sana. Terima kasih kepada Dinda Ustaz Farid. Kita nak bersama dengan Yanda Haji Arsyad sekejap. Silakan Yanda. Alhamdulillah, terima kasih Datuk D, Ustaz Farid, Cik Fariza dan semua penonton malam ni. InsyaAllah untuk malam esok kita akan bersama Ustaz Nabil Ahmad dan juga Ustaz Sabran Jamil untuk malam esok. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير